Untuk bahagian satu, ia melibatkan aras trofik, di mana aras trofik dalam satu ekosistem merujuk kepada peringkat organisma di dalam sesuatu kawasan. Terdapat 4 peringkat asas dalam aras trofik, iaitu pengeluar primer, pengguna sekunder dan juga pengguna tertia. Manakala bahagian 2 pula, ia melibatkan topik Biodiversity Index. Terdapat 3 jenis indeks di dalam topik ini, iaitu Species Richness, Simpson Index dan juga Evenness. Okay, hi and Assalamualaikum. Bagi objektif untuk bahagian A dan bahagian B daripada situasi 1 sehingga situasi 5 adalah kita dapat mengetahui fungsi spesies di bahagian trophic level kepada persekitaran. Dan selain itu juga kita akan dapat mengenal pasti trophic level bagi setiap spesies. Dan akhir sekali kita akan dapat mengenal pasti spesies bagi setiap klip yang diberi mengikut kawasan-kawasan yang telah ditetapkan. Dalam situasi 1, kita mempunyai 8 klip merah, 2 klip hijau dan juga 4 klip biru yang diletakkan di dalam sebuah ekosistem. Untuk soalan 1, pada pandangan kamu, klip warna apakah yang mewakili pengeluar primer, pengguna primer dan juga pengguna sekunder dalam sebuah ekosistem akuatik? Mengapa? Pada pandangan kami, pengeluar primer adalah klip merah, pengguna primer adalah klip biru dan pengguna sekunder adalah klip hijau. Sebab pertama atas perwakilan tersebut ialah perbezaan bilangan. Berdasarkan piramid aras trofik, pengeluar primer berada di aras terendah di dalam piramid. Aras terendah mempunyai saiz yang lebih besar daripada aras di atas, menunjukkan aras terendah mempunyai bilangan populasi yang tinggi. Kedua, semakin rendah aras trofik, semakin tinggi tahap pembiakan mereka. Maka, klip merah mempunyai reproduksi yang tinggi, maka mereka mempunyai individu yang lebih banyak daripada aras trofik yang di atasnya. Berikan contoh organisma akuatik yang boleh diwakili semua klip di atas dan nyatakan. Bagi klip merah ia adalah phytoplankton, dan bagi klip hijau adalah tilapia dan bagi klip biru adalah zooplankton. Apakah yang akan terjadi sekiranya bilangan klip hijau meningkat 2 atau 3 kali ganda tetapi klip biru dan merah kekal dalam bilangan asal? Bila klip hijau bertambah, keperluan makanan akan meningkat, maka klip biru akan semakin berkurang. Kesan dari pengurangan klip biru, populasi merah akan meningkat disebabkan kurang pemangsa. Apakah yang akan terjadi pada masa akan datang sekiranya bilangan klip hijau meningkat 2 kali ganda dan bilangan klip-klip lain kekal? Apabila ikan meningkat, keperluan makanan akan meningkat, maka zooplankton akan berkurang. Kesan dari pengurangan zooplankton, populasi phytoplankton akan meningkat disebabkan kurang pemangsa. Dalam jangka masa yang panjang, ikan akan semakin berkurang kerana kurang sumber makanan iaitu zooplankton. Apakah yang akan terjadi pada masa akan datang sekiranya bilangan klip merah menjadi kosong dan bilangan klip lain kekal? Apabila tiada phytoplankton, maka zooplankton akan berkurang disertai dengan ikan kerana kekurangan zooplankton. Dalam jangka masa panjang, kesemua zooplankton dan tilapia pupus dari populasi itu. Apakah yang akan terjadi pada masa akan datang sekiranya bilangan klip hijau menjadi kosong dan bilangan klip lain kekal?
Pada masa akan datang, zooplankton akan bertambah dan phytoplankton akan berkurang disebabkan zooplankton tiada pemangsa dan phytoplankton akan menjadi makanan kepada zooplankton. Pendapat kamu, apakah punca-punca yang boleh menyebabkan bilangan klik yang mewakili aras trofik terendah akan berkurangan? Jadi pendapat saya adalah klik hijau adalah trofik terendah di mana ia mewakili spesies tilapia. So sekiranya spesies klik hijau ini adalah berkurangan, maka akan berlakunya peningkatan terhadap klik biru iaitu zooplankton. Dan di sini juga klik merah akan semakin berkurangan iaitu phytoplankton. Untuk situasi 2, kita mempunyai dua jenis ekosistem iaitu negara M dan negara N, di mana negara M mempunyai 4 klip merah, 8 klip hijau dan juga 2 klip biru. Manakala negara N pula mempunyai 4 klip kuning dan juga 2 klip hitam. Ada seorang lelaki daripada negara M telah membawa masuk spesies ikan klip kuning ke dalam negara M untuk dijadikan sebagai ikan hiasan. Tapi beliau telah secara sengaja melepaskan ikan tersebut ke dalam ekosistem tempatan. Ikan klip kuning mampu beradaptasi dengan ekosistem tempatan dan mempunyai aras trofik yang sama dengan klip merah. Ikan kuning dan ikan merah terpaksa bersaing untuk mendapatkan makanan, iaitu klip hijau. Akan tetapi, klip kuning ni lebih agresif daripada klip merah dan menyebabkan klip merah diserang oleh klip kuning. Klip biru yang berada di aras trofik yang lagi tinggi daripada merah dan kuning hanya memakan ikan klip merah dan tidak memakan ikan klip kuning. Soalan 1. Apakah yang anda jangka akan berlaku terhadap spesies klip hijau dan klip merah apabila spesies klip kuning diperkenalkan ke dalam ekosistem akuatik negara M? Dan dalam jangka masa panjang, apa yang bakal terjadi kepada spesies klip biru? Nyatakan sebab bagi jawapan anda. Jadi, spesies klip hijau akan berkurang disebabkan penambahan pemangsa di aras trofik yang kedua iaitu klip merah dan klip kuning. Klip merah juga akan berkurang disebabkan sifat agresif klip kuning yang menyebabkan klip merah kekurangan makanan. Dan dalam jangka masa panjang, klip kuning akan mendominasi di aras trofik yang kedua berbanding merah dan akan menyebabkan klip biru berkurang disebabkan kekurangan makanan. Berikan contoh spesies akuatik yang bersesuaian yang boleh mewakili kesemua klip tersebut. Bagi negara M, merah mewakili ikan tilapia, hijau mewakili udang putih dan biru mewakili ikan flower horn. Manakala di negara N, kuning mewakili ikan arowana dan hitam mewakili ikan bull shark. Contoh kes yang berlaku di Malaysia adalah di Johor, di mana terdapat ikan bandaraya di perairan umum yang telah menyebabkan jumlah ikan lain berkurang. Kes ini berlaku disebabkan oleh segelintir penggemar ikan hiasan telah melepaskan ikan bandaraya di perairan umum, mungkin disebabkan oleh saiz yang semakin membesar dan lebih agresif serta kos makanan yang semakin tinggi. Kesan daripada itu telah menyebabkan ikan lain semakin berkurang di perairan umum. Selain itu, mengganggu ekosistem asas sungai kerana dilepaskan secara sengaja menyebabkan ikan lain berbahaya. Selain itu juga menyumbang kepada bawaan penyakit dan punca sebaran wabak penyakit dalam perairan umum.
Bagi soalan 4, cadangan yang boleh dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini dengan mewujudkan atau larangan pelepasan ikan pemangsa ke perairan sungai. Selain itu juga, larangan kemasukan ikan pemangsa ke dalam negara bagi melakkan ikan pemangsa membiak dengan lebih banyak. Selain itu juga memberi kesedaran kepada penggemar ikan hiasan dan juga masyarakat tentang bahayanya ikan pemangsa di perairan umum supaya mereka tidak melepaskan sewenang-wenangnya. Di bahagian 2, situasi 3 lokasi di Philia Island Nature Park Australia. Antara spesies yang terdapat adalah pingguin, anjing laut, ikan lumba dan jerung. Bagi kawasan A dan kawasan B, kawasan B mempunyai kekayaan yang sama, tetapi kawasan A mempunyai keseimbangan lebih besar berbanding kawasan B. Jadi kawasan A mempunyai kepelbagaian diversiti. Untuk pengiraan, ini adalah pengiraan yang telah dibuat dan nilai Evanet telah dapat untuk kawasan A adalah 0.209, manakala bagi kawasan B adalah 0.46. Indeks Saipan untuk kawasan A adalah 0.791, manakala untuk kawasan B 0.54. Kesimpulan yang boleh dibuat adalah kawasan A mempunyai indeks kepelbagaian lebih tinggi, begitu juga dengan kekayaan spesies. Satu kawasan mempunyai nilai D yang rendah disebabkan oleh campur tangan manusia terhadap habitat atau ekosistem spesies tersebut. Sebagai contoh, Philia Island adalah kawasan pelancongan dan rekreasi. Daripada aktiviti tersebut telah memberi kesan seperti pembuangan sampah yang menyebabkan ekosistem tersebut telah terganggu. Selain itu, aktiviti rekreasi seperti menyelam telah merosakkan habitat ikan tersebut. Cadangan yang boleh diberikan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah boleh meletakkan kuku tiruan sebagai tempat perlindungan spesies tersebut atau tempat pembiakan bagi spesies tersebut. Selain itu, mewatarkan sebagai taman laut dan juga pelepasan benih bagi spesies tersebut supaya spesies tersebut boleh membiak dengan lebih banyak. Jadi kami telah membuat research di lokasi Great Lake Tasmania, Australia. Ini adalah spesies-spesies yang telah dijumpai di kawasan A dan juga di kawasan B. Ini adalah jawapan untuk soalan 2 dengan soalan 3. Bagi cadangan saya adalah kita harus mengelakkan perbuangan atau membuang haiwan larangan di dalam ekosistem bagi mengelakkan daripada kemusnahan ekosistem tersebut. Selain daripada itu, elakkan pengerapan aktiviti memancing di kawasan ekosistem tersebut bagi mengelakkan pengurangan spesies yang berlaku di kawasan tersebut. Dan akhir sekali, kesan perlancongan dan rekreasi juga dapat memusnahkan habitat ekosistem dari segi pembuangan sampah ataupun pembuangan sisa makanan ataupun apa-apa sahaja bentuk yang boleh merosakkan ekosistem habitat tersebut. Itu sajalah. Dalam situasi 5, kita telah diberikan 3 jenis ekosistem, iaitu ekosistem 1, ekosistem 2 dan ekosistem 3. Di mana terdapat 3 indeks telah diberikan, iaitu Species Richness, Simpson Index dan juga Evenness. Untuk menjawab soalan situasi 5 ni, kita perlu tahu apakah fungsi indeks-indeks yang telah diberi dalam soalan. Jadi indeks yang pertama ialah species richness, di mana species richness ni mewakili bilangan spesies dalam suatu ekosistem itu. Yang kedua adalah Simpson Index, di mana Simpson Index ni mempunyai skala daripada 0 sehingga 1. Semakin tinggi Simpson Index, semakin tinggi kebarangkalian untuk mendapat spesies yang sama dalam 2 tangkapan. Yang ketiga adalah Evenness, di mana Evenness juga mempunyai skala di antara 0 sehingga 1. Semakin tinggi Evenness, semakin berkurang perbezaan bilangan individu dalam sesuatu spesies dengan spesies yang lain.
Okey, sekarang kita akan membuat data berdasarkan indeks yang telah diberi untuk ketiga-tiga ekosistem. Okey, pertama sekali kita perlukan sebuah jadual, iaitu jadual dengan 4 kolom. Kolom pertama adalah spesies, kolom kedua adalah bilangan individu ataupun N kecil, kolom ketiga adalah N kecil per N besar, kolom keempat adalah N kecil per N besar kuasa 2. N kecil ni adalah mewakili bilangan individu, manakala N besar ni pula mewakili jumlah bilangan individu untuk semua spesies. Kemudian kita boleh masukkan D, iaitu Simpson Index, yang mewakili jumlah N kecil per N besar kuasa 2. Jadi sekarang kita pergi ke ekosistem 1. Jadi untuk ekosistem 1 ni, mula-mula kita tengok spesies richness dia. Spesies richness dia sama dengan 1. Ini bermaksud spesies dekat ekosistem ni adalah 1 saja, iaitu spesies A kat sini. Kedua, kita tengok evenness dia. Evenness dia adalah kosong, di mana disebabkan oleh hanya ada satu spesies saja dalam ekosistem ni, jadi dia tidak boleh dibandingkan dengan spesies yang lain. Jadi evenness dia tiada evenness. Yang ketiga, kita tengok dia punya Simpson Index, di mana Simpson Index dia adalah 1. Simpson Index ni adalah sama dengan jumlah N kecil per N besar kuasa 2. Jadi kat sini kita boleh dapat N kecil per N besar kuasa 2 adalah sama dengan 1, sebab dia ada satu spesies je. Yang kedua, untuk cari N kecil per N besar, kita perlu punca kuasa 1 ni punca kuasa dengan 2. Punca kuasa 1 macam ni. Jadi jawapan dia 1. Jadi kita kena cari pecahan N per N besar untuk dapatkan 1. Jadi kat sini kita boleh buat 2 contoh, iaitu 1 per 1 sama dengan 1, ataupun 10 per 10 sama dengan 1, yang menjadikan bilangan individu 10 dan jumlah bilangan individu N besar sama dengan 10. Untuk ekosistem 2 pula, spesies richness dia ada 2, maknanya ada 2 spesies, spesies A dan juga spesies B. Okey, lepas tu dia punya evenness adalah 1. Jika evenness dia adalah tinggi, maknanya perbezaan spesies dia berkurang. Kalau 1 ni adalah paling tinggi, maknanya bilangan spesies dia adalah sama. Kalau A ni 1, maksudnya B ni pun 1 jumlah dia. Okey, seterusnya adalah dia punya Simpson Index. Simpson Index dia sama dengan total N kecil per N besar kuasa 2. Jadi kat sini 0.5. Jadi kita boleh cari N per N besar, macam mana kita nak dapatkan total 2 spesies ni, 0.5. Jadi kita boleh buat 0.5 bahagi dengan 2. Jadi kita akan dapat 0.25. Selepas itu, untuk dapatkan N kecil per N besar, kita boleh punca kuasa 0.25. Kita dapat 0.5 dekat sini. Untuk mendapatkan bilangan individu, kita boleh tukar 0.5 ni kepada pecahan, di mana kita akan dapat 1/2. Ini maksud satu bahagian bilangan individu didarab 2 untuk menjadi N besar total dia. Jadi kita boleh buat contoh kat sini, 4 ekor setiap individu dan total dia adalah 8. Jadi 4 bahagi 8 sama dengan 0.5. Untuk ekosistem 3, bilangan spesies dia adalah 5 berdasarkan spesies richness. Kita wakilkan A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada 5 spesies.
Dan dia punya Simpson Index dia adalah 0.2, dan evenness dia adalah 1. Sama macam ekosistem 2 tadi. Ini bermaksud semua bilangan spesies ni adalah sama. Jadi kita boleh cari n kecil per n besar kuasa 2. N kecil. Tengok dia punya Simpson Index adalah 0.2. Jadi 0.2 kita bahagi kepada 5 spesies. 0.04 di 0.04 0.04 0.04 untuk 5 spesies. Jadi 0.04 ni kita punca kuasa dengan kita punca kuasa 2. Jadi kita akan dapat 0.02 0.02 sorry, my mistake. Jadi kita tukar ke pecahan, itu 1/5. 1/5. Kita boleh buat contoh kat sini. Kita pakai 5 setiap spesies, mana dia akan dapat n besar sama dengan 25. 5, 10, 15, 20, 25. Jadi kita bagikan 5 bahagi dengan 25. 5 bahagi dengan 25, kita akan dapat 0.2. Kesimpulan yang boleh dibuat dari atas ini adalah kita dapat mengerti tentang rantaian makanan dalam ekosistem dan juga kesan jika pengeluar utama tiada atau pengguna tiada. Selain itu juga kita dapat mengetahui tentang kesan haiwan larangan terhadap ekosistem dan kes yang berlaku di Malaysia yang melibatkan ikan larangan dan telah memberi kesan dan cara kita menyelesaikannya. Selain itu juga kita dapat mengetahui tentang pengiraan indeks Saipen kepelbagaian dalam sesuatu ekosistem dan juga dapat mengetahui punca serta cara menyelesaikan masalah jika spesies tersebut berkurang di kawasan tersebut. Saya rasa itu saja.